sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang 5 agama dan kepercayaan di tamadun India. Nama saya Chi Mansyong dan saya ketua. Nama saya Wong Chengyi. Saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada kepercayaan dan agama di tamadun India. Nama saya Yang Fu Yong Chin. Nama saya Natasha Ng Zijun dan kami akan membentangkan tentang agama Hindu di tamadun India. Nama saya Jeremy Sito. Nama saya Ivan Ng Wei Ting dan kita akan membentangkan tentang agama Buddha di tamadun India. Nama saya Chloe Tizelin dan saya akan membentangkan tentang agama Islam di tamadun India. Nama saya Tiong Chang Kai, saya akan membentang tentang agama Jaina di tamadun India. Nama saya Michelle Kofishi dan saya akan membentangkan agama Sikh dalam tamadun India. Nama saya Chi Mansyong dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Tamadun India adalah salah satu tamadun besar di dunia yang telah memberi banyak pengaruh kepada peradaban tamadun selepasnya. Secara umumnya, tamadun India dapat dikategorikan kepada 3 peringkat, iaitu zaman awal, zaman pertengahan, dan zaman moden. Zaman awal dalam sejarah tamadun India boleh dipecahkan kepada zaman-zaman berikut. Zaman pertengahan adalah zaman gemilang bagi umat Islam. Dalam tempoh ini, Islam telah memerintah India selama 800 tahun. India berjaya meletakkan batu asas pemerintahannya melalui Muhammad Al-Qasim. Kedatangan Islam diikuti dengan penyebaran dan penubuhan kerajaan Islam. Peringkat kedua pula berlaku dalam bentuk penaklukan oleh Turki, Afghan dan Mongol. Namun, kerajaan Islam tidak mampu bertahan lebih lama apabila berlaku pemberontakan Hindu-Sikh ke atas kerajaan Mughal dan diikuti serangan dari pihak Inggris. Zaman moden terkenal sebagai zaman penjajahan. Apabila datangnya penjajah British, ia telah menyebabkan pembahagian bumi India kepada 3 buah negara yang terdiri daripada India, Pakistan dan Bangladesh. Tamadun India merangkumi 2 bahagian utama benua kecil India, iaitu India Arya yang berpusat di India Utara dan Dravida yang berpusat di India Selatan. Indo-Arya berbahasa Sanskrit dan masyarakat Dravida berbahasa Tamil. Dalam tamadun India, terdapat pelbagai jenis agama yang diamalkan sebagai pegangan dan kepercayaan sesuatu kaum. Antaranya ialah agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Jaina dan agama Sikh. Hinduism juga dikenali sebagai Dharma Vaidika. Agama ini adalah satu agama atau falsafah yang berasal dari sub-benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya atau di mana wujudnya agama tersebut atau bandar suci yang utama masih lagi menjadi tanda soal. Kitab pertama agama ini ialah Veda, dan dengan berlangsung masa, banyak kitab yang lain juga termuncul. Istilah Hinduism merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran dan taifah, serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Advaita bersembahyang kepada berbagai-bagai dewa dan menganggap dewa-dewi ini sebagai penjelmaan untuk satu roh kosmomonistik yang agung. Sedangkan banyak penganut yang lain menemukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman, umpamanya Vaishnavisme, Saivisme dan Shaktisme. Hinduism ialah agama yang ketiga terbesar di dunia dengan lebih kurang 900 juta penganut. Kira-kira 890 juta daripada bilangan itu tinggal di India.
Perkataan Hindu pada mulanya adalah merujuk kepada masyarakat yang tinggal di Sungai Sindu. Agama ini mempercayai bahawa Tuhan mempunyai 3 fungsi utama, iaitu mencipta, memelihara dan membinasa. Agama ini mempunyai 6 aliran, iaitu Saivism, Vaishnavism, Saktam, Ganapatyam, Kaumaram serta Saurya. Sejak zaman Empayar Maurya, agama ini telah menjadi agama yang penting serta memaparkan dominasi golongan Brahmin. Meskipun demikian, agama ini kerap mendapat saingan daripada agama Buddha, terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Penganut agama Hindu juga mempercayai hukum karma tersabit dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Kelahiran semula adalah bergantung pada karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai moksha, iaitu kebebasan mutlak. Sesiapa yang mencapai tahap itu akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan dilahirkan lagi ke dalam dunia ini. Oleh yang demikian, seseorang itu perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai moksha. Agama Buddha berasaskan daripada Siddhartha Gautama, putera Raja Sudhodana pada abad ke-6 SM. Agama Buddha juga dikatakan bahawa Buddha berasal daripada perkataan Bud yang membawa maksud yang mendapat kesetaraan, tetapi sesetengah menyatakan bahawa Buddha bermaksud yang cemerlang ataupun yang sedar. Buddha menandakan seseorang manusia yang mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. Selepas kewujudan agama Buddha, kerap dianggap sebagai suatu penentangan golongan kshatriya terhadap golongan Brahmin. Nama Siddhartha telah diberikan oleh ibu bapanya, manakala dengan Gautama pula, nama tersebut ialah daripada nama keluarganya, iaitu Gotra. Beliau berasal daripada golongan kasta kshatriya dan pada usianya 29 tahun, beliau telah membuat keputusan untuk meninggalkan kehidupan mewah dalam istana untuk mengalami kehidupan sebagai orang biasa. Beliau sering bertapa di bawah pokok Bodhi dan memulakan pengembaraan dalam kecarian kebenaran dan tujuan hidup. Dalam masa itulah, beliau telah diperkenalkan sebagai Buddha. Beliau mempunyai ramai pengikut di lembah Ganges sehingga dapatnya membentuk kesatuan Sami-Sami Buddha. Beliau telah mencapai kegemilangannya dalam zaman kerajaan Asoka. Buddha turut menjadi agama rasmi pada zaman kerajaan Maurya. Agama Buddha mengalami perkembangan yang pesat disebabkan oleh dasar penghandaran mubalik ke luar negara untuk menyebarkan ajaran-ajaran Buddha. Setelah kematiannya, ajarannya telah dikumpulkan dan ditulis semula oleh pengikutnya dalam bahasa Pali. Terdapat 2 kitab Buddha yang ditulis semula, iaitu Kitab Sutta dan Jataka. Agama Buddha telah disebarkan ke benua India dalam 5 kurun selepas kematian beliau. Bahasa Pali dan kitab Tripitaka digunakan dalam agama Buddha sebagai kitab suci. Dalam ajaran agama Buddha, isu-isu ketuhanan, metafisika atau suatu falsafah tidak diajarkan kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Agama Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi yang berkaitan dengan kehidupan. Cara pertama untuk membebaskan diri daripada pusingan kelahiran ialah dengan mengamalkan moral yang tinggi dalam kehidupan. Seseorang seharusnya menjauhi diri daripada perbuatan jahat agar dapat menjauhi karma. Ajaran Buddha
juga menitik beratkan kelakuan yang baik dan seterusnya kepentingan dhamma yang berasal daripada bahasa Sanskrit atau dhamma yang dikatakan dalam bahasa Pali. Ini menjelaskan 8 jalan mulia dan 4 kebenaran mulia untuk mengatasi kesengsaraan semasa kitaran semula. Ajaran Buddha juga mempercayai bahawa orang yang mengamalkan 8 jalan mulia dan 4 kebenaran mulia akan mencapai nirvana. Menurut agama Buddha, 4 kebenaran mulia dianggap sebagai satu kebijaksanaan. Dia difahamkan sebagai satu renungan, susunan pengalaman serta kepercayaan yang akan dialami oleh setiap individu. Antara 4 kebenaran mulia ialah: pertamanya, dukkha. Dia bermaksud kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Yang kedua, dukkha samudaya, iaitu kepahitan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh tuntutan nafsu. Ketiga, dukkha nirodha, iaitu untuk mengatasi kepahitan hidup, kita mesti mengatasi nafsu. Akhirnya, dukkha nirodha marga, iaitu cara untuk menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara hidup 8 jalan mulia. 8 jalan mulia ialah cara untuk mengatasi samsara kitaran kelahiran semula. Seseorang harus menghindari karma dengan menjauhi diri daripada perbuatan yang jahat. Antara 8 jalan mulia, pertamanya ialah pandangan yang betul. Kita harus memahami setiap perbuatan yang dijalankan akan membawa kebaikan kepada diri sendiri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Keduanya ialah aspirasi yang betul. Ia merupakan perkembangan dari pandangan yang betul. Orang yang mempunyai aspirasi yang betul akan mempunyai niat yang baik dan fikiran yang suci. Yang ketiga ialah pertuturan yang betul. Kita harus menghormati kebenaran dan menghormati kebajikan seperti tidak bercakap bohong. Individu perlu berfikir sebelum bertutur supaya tidak akan memfitnah orang yang tidak berdosa. Dengan ini, ia akan membawa keharmonian kepada masyarakat kita. Keempat ialah keluarkan yang betul, iaitu seperti menghargai dan menghormati nyawa serta hak milik orang lain. Dengan ini, individu akan mengelakkan dirinya daripada mencuri hak milik orang lain. Kelima, kehidupan yang betul. Kita harus mencari rezeki dengan tidak membawa keburukan kepada orang lain. Kita juga harus berfikir tentang kebaikan serta keburukan terhadap masyarakat sebelum memilih sesuatu pekerjaan. Hal ini kerana masyarakat akan terancam jika semua orang cuba mengambil kesempatan daripada orang lain. Keenam ialah usaha yang betul. Dia akan membantu individu untuk mengawal mindanya dan melarang individu mempunyai fikiran yang tidak suci. Dengan minda yang positif ini, individu akan mencapai kejayaan dalam kehidupannya. Yang ketujuh ialah minda yang betul. Individu mesti sedar untuk memperhatikan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Hal ini akan membolehkan individu untuk mengawal kelakuan sendiri dan menjadi seorang yang pelalai. Akhirnya ialah konsentrasi yang betul. Ia akan melatih fikiran manusia melalui meditasi. Ia juga akan membantu individu untuk membuat pertimbangan dengan fikiran yang tenteram. Akhirnya, ia juga akan membangunkan minda seseorang sehingga mencapai kebijaksanaan dan menghapuskan kejahilan. Segala penderitaan terdapat puncanya. Dengan ini, Buddha menerangkan semuanya menerusi roda empirik 12 rangkaian. Nombor 1 iaitu kecuaian. Kedua, kecenderungan. Ketiga, kesedaran tentang kuasa agama. Keempat, nama dan bentuk. Kelima, 5 organ deria dan minda. Keenam,
hubungan antara deria dengan objek. Ketujuh, sensasi. Kelapan, nafsu. Kesembilan, bergantungan kepada kewujudan. Kesepuluh, bertekad untuk lahir. Kesebelas, kelahiran. Dan akhirnya, usia tua dan kematian. Perkembangan Islam berlaku kerana ciri-ciri Islam yang mendorong masyarakat Hindu menentang amalan Hindu seperti sistem kasta dan penyembahan patung-patung vigraha. Perkembangan luas Islam berlaku terutamanya di barat laut dan timur laut Balochistan, Punjab, Kashmir dan Bengal. Kerajaan Islam juga digelar sebagai kerajaan Bahmani. Kerajaan-kerajaan Islam di India merupakan Kerajaan Sabaktigin, iaitu kerajaan Islam pertama di India, Kesultanan Delhi, Kesultanan Khilji, Kesultanan Tughlaq dan Kesultanan Mongol. Batu asas Islam pertama diletakkan di India apabila Muhammad Al-Qasim menguasai wilayah Sind pada 706 Masehi. Kedatangan Islam dibahagi kepada dua peringkat, iaitu pertama, hubungan perdagangan dan kedua, penaklukan bangsa Turki, Afghan dan Mongol. Sumbangan Islam kepada tamadun India dari aspek ilmu pengetahuan ialah terlahirnya ulama-ulama bertaraf antarabangsa seperti Imam Ahmad bin Abdul Rahim. Selain itu, kemunculan kebangkitan gerakan Islam seperti Jemaah Tabligh juga berlaku. Dari segi pembinaan, Taj Mahal telah dibina. Cara pemerintahan dan pentadbiran juga menggunakan pendekatan kerajaan Abbasiyah, Baghdad. Dari aspek ekonomi, sistem zakat, jizyah dan khajraj juga diperkenalkan. Manakala dari aspek pendidikan dan kesarjanaan pula, terdapat pendidikan formal dan informal. Masjid, college dan madrasah seperti Darul Ulum Dioman juga diwujudkan. Agama Jannah. Pada zaman yang sama dengan kelahiran Buhat, iaitu pada berhujung zaman Waidik berhubungnya agama Jannah yang mempengaruhi kepercayaan agama orang-orang Hindu Utara. Agama ini diasaskan oleh Nataputa Nahamana yang mempunyai jelaran Marawira yang memasuk perlawan besar. Meran merupakan anak lelaki kepada seorang bangsawan yang tidak memedikan kemewahan dan hiburan setiap kehidupan yang berfoyo-foyo. Hal ini demikian, Meran mula mencari satu jalan kebenaran. Agama Jannah yang diasaskan oleh Nataputa Uthamana ini dikatakan mempunyai banyak bersamaan dengan ajaran-ajaran yang terkandung di kitab Upanishad dan Buddha. Agama ini sangat mendidik berlatar undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai dapat menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Menganut agama Jannah memerlukan cara hidup yang ketat sehingga ke hari ini mereka disifat konservatif, tidak mahu menerima perubahan dan mengekalkan hubungan dengan agama Hindu. Oleh itu, agama Jannah mengutamakan konsep karma dan samaran yang terkandung dalam Upanishad. 1. Agama ini juga menjelaskan bahawa terdapat roh dalam jasad, roh bulan terdapat dalam semua diri sama ada batu, api ataupun angin. Seterusnya, menyegakkan diri sendiri adalah jalan bagi mengawal nafsu. Namun demikian, agama Jannah percaya dan menggambarkan istiqah. Menurut
doktrin agama itu lagi, hal yang paling suka dalam kehidupan ialah mencari jalan menuju kepada menyelamatkan dan berkasihan. Ajaran jannah ini mengandungi 9 prinsipal. Prinsipal 1, jiwa. Roh yang terdapat dalam semua benda bergerak. Prinsipal 2, ajiwa. Benda yang tidak menyawa. Prinsipal 3, arwah. Taknya bernafri. Prinsipal 4, bapak karma dosa. Prinsipal 5, punya karma bahala. Prinsipal 6, baha. Air kata roh dengan keinginan dan kejahilan. Prinsipal 7, sawaran. Memahan menggabungkan karma. Prinsipal 8, nijaran. Menghapuskan karma. Prinsipal 9, switi. Berlepasan dari kelahiran semula. Agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak yang merupakan seorang Kshatriya Hindu yang dilahirkan di Punjab, India pada abad ke-15. Agama Sikh adalah agama kelima terbesar di dunia dengan lebih daripada 23 juta penganut. Sejarah. Agama Sikh bermula di Sultanpur, berhampiran Amritsar di wilayah Punjab, India. Pengasas agama ini Guru Nanak. Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan dan Tuhan juga mempunyai gelaran lain yang disebut dengan Wahai Guru. Selepas beliau meninggal dunia, tempatnya digantikan oleh 9 guru lain secara perlahan-lahan dan guru ke-10 yang berakhir adalah Gobind Sikh. Ajaran Guru Nanak dan 9 guru setelahnya tercatat dalam kitab suci Sikh, Guru Granth Sahib. Ketua agama Sikh diberi gelaran guru. Agama ini diberi nama Sikh iaitu bermaksud harimau oleh Guru Gobind Sikh. Persamaan derajat antara manusia yang ditegaskan Syekh Hismi juga menunjukkan bahawa pria dan wanita memiliki nama depan yang sama. Hanya pada nama belakang sahaja diketahui jenis kelaminnya, iaitu setiap lelaki yang beragama Sikh menggunakan gelaran Sikh yang bermaksud singa di belakang nama mereka. Manakala perempuan pula menggunakan gelaran kaur yang bermaksud puteri di belakang nama mereka. Kepercayaan. Kepercayaan Sikh adalah gabungan antara Hindu dan Islam. Kepercayaan utama orang Sikh adalah keyakinan dalam Wahai Guru yang digambarkan menggunakan simbol suci iaitu Tuhan Universal. Agama Sikh menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi anthropotisme iaitu pemberian sifat manusia kepada dewa-dewa. Ajaran agama Sikh menolak penggunaan patung sebagai gambaran Tuhan yang transcendental dan Tuhan adalah kuasa terkuat yang memberi kurnia menurut kehendaknya. Ciri Hinduisme juga terdapat dalam agama Sikh seperti konsep kelahiran semula atau dikenali sebagai reinkarnasi di dalam agama Hindu, Maya, Karma dan Guru. Kesimpulan. Antara pengajaran yang dipelajari melalui video ini ialah agama dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam sesebuah tamadun. Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia. Peranan agama yang paling dominan adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat. Agama dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi pertuturan, perilaku dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu, agama memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia dalam kehidupan manusia serta mendatangkan ketenangan dan keamanan
di kalangan penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam membentukkan keselamatan itu, melalui video ini, kumpulan 7 telah mempelajari ke bahawa agama dan kepercayaan di tamadun India boleh berubah dari semasa ke semasa serta seterusnya menghasilkan interaksi antara pelbagai agama. Buktinya ialah tamadun Melayu banyak menerima pengaruh kebudayaan dari tamadun India. Hal ini kerana agama Hindu yang disebarkan ke tamadun Melayu menerapkan adat, resam dan budaya orang India. Kedatangan agama ini mempengaruhi gaya hidup penduduk tempatan. Antaranya amalan jampi dan mantra, bertindik telinga, bersanding dan berinai. Dari segi bahasa pula, tamadun mengalami pengaruh bahasa Sanskrit hasil dari pembelajaran kitab Hindu yang ditulis dalam bahasa tersebut. Buktinya ialah penemuan batu bersurat seperti batu bersurat kedukan bukit